Hello guys, okay. Ini apa update terbaru. Kita 2-3 hari ni dekat media sosial makin rancak pasal isu quantum matter ni, okay. Jadi kalau tak nak dengar apa yang leader QM, okay, takkan beritahu you all, okay. Dan tak nak dengar, then just swipe out, okay. Ini untuk orang yang nak dengar ataupun rasa macam was-was nak labur dengan quantum matter, then stay sampai habis. Saya akan tunjukkan calculation kenapa quantum mental ada ruginya. Okay, walaupun leader diorang kata ada untung, tapi kita tunjuk yang rugi juga sebab kita kena tunjuk both sides. Okay, so jom kita tengok. Okay guys, ada tak you all tengok video yang ada seorang makcik ataupun kakak yang terjar Mr. Lim dekat quantum matter dekat Penang tu apa? Datuk Lim, founder kepada QM, dan saya adalah Datin Cik Roslina daripada PTIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Apa tanya pasal kenapa withdrawal lambat. Okey, tengok kat sini baca adalah dimaklumkan PPIM tidak mempunyai sebarang kaitan maupun kerjasama dengan QM. Okey. Video temubual individu mendakwa dirinya dari PPIM bersama pengasas QM adalah bersifat peribadi. Tindakan tersebut membelakangi prinsip PPIM. Sekali lagi ditekankan PPIM menafikan sebarang penglibatan bersama QM. Kami sedang mengambil tindakan ke atas individu tersebut kerana mencetuskan tanggapan yang tidak benar ke atas PPIM. Okey, so kelakar. Okay, so tengok makcik tu tak pasal-pasal, kakak tu tak pasal-pasal kena. Sebab benda-benda ni agak-agak sensitif sedikit. Jadi kalau kita nak, orang kata nak gunakan nama company ataupun persatuan PPIM, lepas tu nak kaitkan dengan pelaburan yang berisiko ala-ala Ponzi scheme. Okay, saya tak kata ni apa QM tu sekolah sini, tapi kita just bincang atau ulas apa fakta yang kita ada sekarang ni. Okay, so sebab tengok dekat media sosial ramai ataupun ejen-ejen QM dia corner sana corner sini, dia tak nak jawab soalan. Contoh macam ni kan. Okey, ada yang tanya siapa yang sanggup bagi 90,000 tanpa monthly repayment. Dia punya jawapan okey macam tu je. Sorry, no free info, cari sendiri. Kalau you seorang leader pelaburan, okey, patutnya you beri penerangan ataupun fakta ataupun buatlah table ke apa ke calculation tunjuk untuk deny allegation ataupun ni. Janganlah tulis macam ni, jadi nampak sangat sebab orang keluar sana. Okey, ini nanti saya akan touch on this topic dalam satu lagi video. Okay, yang luar-luar sana yang question tu kebanyakannya ada degree dalam finance, accounting atau business, mungkin jadi consultant, financial planner, qualified atau registered. Okay, you all nak pergi nak hentam dia orang ataupun nak corner sini, memang tak dapat lah. Okay, jadi kalau nak jawab, okay, kalau betul QM ni bagus ataupun memberi keuntungan, tunjuklah nombor calculation supaya orang tak boleh nak argue lagi. So nombor tu takkan orang kata membohong unless you all anggap ilmu matematik ataupun nombor tu adalah sihir. Nampak tak? Kita confident dengan 1 tambah 1 2. Sepatutnya apa? Biiznillah. Dengan izin Allah. Sains itu sihir. Okay, 1 tambah 1 bukan 2, biiznillah. Okay, then you all geng-geng yang tu then go ahead bagi jawapan-jawapan yang mengarut macam ni. Lagi bagi jawapan mengarut, lagi orang tak percaya kat luar. Okay, itu tak bagus untuk you all. Okay, saya tunjuk kat sini. Okay, saya dah buat satu table. Okay, patutnya you all leader QM kalau nak deny allegation ataupun nak nak counter balik argument, bagilah calculation sedikit, tunjuk. Okay, saya just buat briefly. Okay, mungkin kalau ada salah silap sedikit mungkin boleh komen dekat bawah. Okay, tapi saya rasa ini dah orang kata secara ringkas saya cuba tulis kat sini lah. Okay, saya ada buat beberapa senario. Dia ada 3 senario je. Senario pertama, tak ada apa-apa pergerakan, harga maintain sama, tak naik tak turun. Okay, senario kedua, harga emas naik. Okay,
5%, 10%, 15%, 8%, okay. Senario ketiga, downwards, ataupun harga turun. So, kenapa you all tak buat 3 senario? Kenapa nak tunjuk satu senario saja? Harga emas naik, untung. Kalau you all nak counter, bagilah senario 1, okay, kalau tak ada kenaikan, status quo, apa berlaku? Kalau harga turun, apa berlaku? So, at least orang dah tahu, orang tak question. Ini corner sana, corner sini, carilah sendiri. Lepas tu jawapan macam ala-ala Ponzi scheme. Oh, kalau nak tahu, join dulu. Apa punya jawapan macam tu? Macam budak sekolah rendah je. Okay, sorry to say that, but memang jawapan macam tu mengarut. Okay, as simple as that. Okay, tengok kat sini. Okay, saya tunjuk secara brief kat sini. Okay, kenapa geng-geng yang financial planner, diorang keep on argue on 31.5%. Okay, ini sebab dia. Mungkin ada yang dah tahu, tapi yang geng-geng leaders QM yang masih tak faham kenapa 31.5. Okay, tengok sini. Kenapa 31.5? Modal asal, okay, 1,000. Okay, leverage dia bagi untuk 10x 9,000, so total adalah 10,000. Just untuk calculation purpose, saya tolak tepi yang spread dahululah. Okay, spread bergantung pada jual produk. Ada yang 4%, ada yang 6%, ada yang 5%. Okay, for the calculation, jangan spread pun patut. Okay, saya akan touch on spread. Spread bila nak cari nak kira keuntungan. Tapi for this simple calculation, assuming spread tu I've taken out, kita just sebab kita nak tahu sebagai pelabur, yang first kita kena tahu modal. Okay, berapa modal. Kedua, untung atau rugi. Ketiga, kalau ada charge saya kena bayar ataupun saya akan dapat dividen atau untung. Itu saja. Okay, so in simple calculation saya tunjuk. You all masukkan 1,000 modal. Okay, lepas tu you all dapat pembiayaan 9,000. Okay, interest rate 3.5 lah. Okay, jadi tiap-tiap tahun pertama, of course ini dia charge upfront tau. Of course ada yang argue, ini tak boleh kira. Kalau kita terminate 3 bulan, 2 bulan, dia akan bagi balik. Okay, for simplicity, kita just ambil setahun dahululah. Okay, saya ada masa untuk sakit kepala. Sebab dia takkan dia tak ada beza pun. Okay, ada orang kata ada beza. Okay, tapi untuk simplicity katakan setahun penuh lah. Okay, tapi dia ada charge upfront 315. So baki tinggal 1,000 tolak 315, 685. Okay, so sekarang ni kenapa geng-geng financial planners argue 31.5? Sebab dia 315 daripada 1,000, okay, adalah 31.5. So itu yang kira modal dia hangus ataupun ni. Okay, of course you kata dia kena kira daripada ni. Okay, that's beside the fact. Saya ada masa untuk sakit kepala. Lah, okay. So sebab tu geng, jadi kalau kita tengok ke sini, tahun kedua saya kena masih bayar 315. So modal yang tinggal 370. Ini untuk senario tiada kenaikan. Untuk saya nak tunjuk dia macam kalau siapa yang belajar sains atau ni, dia macam control ni. Okay, kita anggap tak ada kenaikan, tak ada penurunan. Okay, jadi kita tengok apa akan jadi kalau tak ada kenaikan atau penurunan, dan saya tolak tepi yang spread tu. Jadi 315 tahun ketiga tinggal 55. Jadi tahun keempat saya dah negatif. So indirectly apa maksud dia? Okay, maknanya tahun ketiga ataupun tahun keempat, maksud tahun keempat tu saya dah tak ada apa dah. Okay, sebab Uncle Lim dia dah ambil dah modal saya. Uncle Lim dah ambil dah modal. Okay, sebab tu geng-geng financial planner dia kata dia sebenarnya percentage bukan 3.5 sebab 31.5. Sebab lepas 3 tahun kalau tak ada kenaikan harga, you tak terminate, then you punya modal dah hangus. Okay, ini agak tinggi lah. Of course geng-geng yang kata takkanlah you nak hold sampai 3 tahun apa semua. Tapi sebab tu saya kata kita ada beberapa senario. Ini senario pertama. Okay, saya explain dahulu senario pertama. Okay, so harga ni kalau tak naik, okay, status quo dalam 3 tahun you dah rugi. Okay, faham tak? Okay, kalau faham ni, dan saya pergi kepada senario kedua. Okay, senario kedua ni agak panjang sedikit. Ini kita tengok.